Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Bani Mustaliq. Peperangan ini berlaku pada bulan Sya'ban, tahun ke-6 Hijrah, mengikut qaul yang paling sahih. Sebab berlakunya peristiwa ini iaitu bermula dengan sampainya berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pemimpin Bani Mustaliq Al-Harith bin Abi Dirar telah bersiap sedia dengan bala tentera yang terdiri daripada kabilahnya dan beberapa orang dari kalangan orang-orang Badui yang sanggup bersamanya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami untuk meninjau keadaan yang sebenar. Lalu dia terus bertemu pemimpin kabilah itu dan bertanya kepadanya tentang hasratnya. Ini mengintip. Dan setelah mendapati bahawa berita itu adalah benar, maka dia terus memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersiaplah bala tentera Islam dengan pimpinan Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh itu. Urusan Madinah diserahkan kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Setengah ulama menyatakan Abu Zar, dan setengah ulama pula menyatakan Samilah bin Abdullah Al-Laythi yang dilantik oleh Nabi SAW. Mungkin mereka bertiga, wallahu alam. Musuh juga telah bertindak menghantar pengintip untuk memerhatikan gerakan bala tentera Islam. Tetapi pengintip itu telah berjaya ditangkap dan terus dibunuh. Ditangkap dan dibunuh. Apabila Al-Harith dan pengikutnya mendapat berita kedatangan bala tentera Islam dan pengintipnya telah dibunuh, maka lainnya melarikan diri. Maka terasa gerun dan takut beberapa orang Badui dan yang menyertainya melarikan diri. Mereka tidak sempat untuk mengambil apa-apa langkah. Walaupun keputusan nak lari, tak sempat nak lari. Tiba-tiba tentera Islam sudah berada di suatu tempat bernama Al-Murasi' yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka, di mana di situ bala tentera Islam bersiap untuk melancarkan serangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur saf tenteranya. Abu Bakar memegang bendera bala tentera Islam dari kalangan Muhajirin, dan Sa'ad bin Ubadah ditugaskan memegang bendera pasukan Ansar. Dua pasukan Muhajirin dan Ansar, ketua pasukan Abu Bakar dan Sa'ad bin Ubadah. Lalu mereka melancarkan serangan kilat secara serentak. Setelah dilancarkan serangan panah dari jarak jauh, menyerang secara jarak jauh menggunakan panah, bukan menggunakan pedang. Beberapa anggota tentera musuh dibunuh. Perempuan, kanak-kanak dan binatang ternakan menjadi tawanan dan rampasan perang.
Adapun di kalangan bala tentera Islam hanya seorang sahaja yang gugur syahid. Seorang je mati tentera Islam. Dia terbunuh oleh senjata tentera Ansar yang tidak mengenalinya dan menyangka dia musuh. Kerana tak kenal. Dengan sebab itu dalam Islam kena pakai uniform. Ini orang tentera pakai uniform. Itu pun ada tanda. Mesti ada tanda dia. Kalau tidak kenal mana musuh, mana kawan. Maka kena kawan sendiri. Dalam hukum syariat, kalau mati dalam peperangan, walaupun kena kawan, kawan mati itu syahid juga hukumnya. Dan diuruskan dengan hukum orang mati syahid. Walaupun dia jatuh atas kenderaan, dia tindih di kenderaan dan seumpamanya, kalau berlaku di tengah-tengah pertempuran, itu dianggap syahadatul ma'rakah, syahid di medan perang. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh dimandi, dikafan dengan pakaian yang berdarah, ditanam, tidak semayang. Dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab mengatakan disemayangkan jenazahnya, dengan tidak dimandikan. Itu khilaf sikit saja. Di antara yang ditawan ialah anak perempuan pemimpin kabilah Juwairiyah bintil Haris. Dia terjatuh bahagian kepada Thabit bin Qais. Lalu Thabit telah memberi peluang kepadanya untuk memerdekakan dirinya dengan bayaran mukatab. Lalu Rasulullah SAW membayar harga memerdekakannya dan seterusnya berkahwin dengannya, dia masuk Islam. Dan Nabi ambil jadi isteri dia. Perkahwinan ini memberi kesan yang besar sehingga orang-orang tawanan itu memeluk Islam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum memerdekakan sebagian besar tawanan yang memeluk Islam. Sahabat-sahabat apa memerdekakan tawanan yang masuk Islam? Mengapa adanya perhambaan ini? Ini disebut dalam Quran al-muamalah bil mithli. Muamalah bil mithli ini ialah tindakan setimpal yang dibuat oleh musuh. Kerana tawanan-tawanan perang zaman dahulu dijadikan hamba abdi. Termasuk tawanan perang orang Islam dijadikan abdi oleh musuh. Maka Islam membenarkan kita menjadikan tawanan musuh sebagai abdi, sebagai hamba. Tetapi Islam meletakkan syarat-syarat yang sangat keras menjaga hamba abdi ini. Kerah terhadap tuannya, bukan terhadap hamba abdi itu. Wajib kena beri nafkah, macam beri nafkah pada anak isteri. Wajib kena jaga kebaikan, keselamatan dia, kalau tidak berdosa. Macam jaga keluarga. Melayan tawanan perang adalah wajib. Ini hukum Islam. Islam menggalakkan memerdekakan abdi. Kalau buat kesalahan yang besar-besar, dendanya memerdekakan hamba abdi. Membunuh dengan tidak sengaja, denda yang pertama memerdekakan hamba abdi. Langgar sumpah, dendanya memerdekakan hamba abdi. Orang yang bersepuh dengan isteri bulan Ramadan, denda yang pertama memerdekakan hamba abdi. Dan banyak hukumannya denda memerdekakan hamba abdi. Memerdekakan hamba abdi, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang nak dapat pahala memerdekakan hamba abdi. Biasanya bila hamba abdi sudah masuk Islam, dia merdekakan, jadi bebas, hidup sebagaimana orang Islam. Bukan banyak kalangan hamba abdi ini akhir-akhirnya jadi orang Islam yang kuat, jadi ulama-ulama yang besar, ulama-ulama mazhab. Dan ada di antara mereka jadi pemimpin negara. Kerajaan Utsmaniyah orang Turki itu asalnya abdi. Kerajaan Mamalik di Mesir itu asalnya abdi. Kerajaan Kurdis itu asalnya abdi. Kerajaan Mughal di India itu asalnya abdi. Tawanan yang diabdikan, dia layan dengan baik, masuk Islam, bersama dengan Islam, jadi pemimpin.
Ini dalam Islam kita. Sehingga dalam Islam tidak ada lagi hamba abdi siapa hari, tak ada. Ini hukum muamalah bil misli. Dia pakai tindakan stempel dengan musuh buat terhadap kita. Tapi Islam mempunyai adab-adab, syarat-syarat yang keras. Dalam peristiwa ini, peristiwa Bani Mustalik, Nabi memerdekakan takwanan perempuan, anak pemimpin Bani Mustalik, menyebabkan dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam, kaum dia masuk Islam. Jadi begitu. Itu kesan kepada dakwah Islam. Walaupun peperangan ini tidak besar dari segi pertempurannya, tetapi menjadi penting kerana ianya melibatkan pimpinan munafik Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya yang ikut serta, dan mendedahkan beberapa perkara jahat yang lama tersimpan di dalam hati-hati mereka. Allah telah mengurniakan hukum dinamakan ta'zir untuk membersihkan masyarakat Islam dan mengukuhkan kedudukan mereka dalam cabaran yang lebih besar bagi meneruskan dakwah dan jihad untuk meninggikan kalimah dan mendaulatkan umatnya dalam bentuk negara dan umat yang lebih besar. Peristiwa ini peristiwa mendedahkan orang munafik. Peranan golongan munafik dalam peristiwa Mustalik. Kita telah mendedahkan peranan jahat golongan munafik. Munafik inilah mereka yang berpura-pura Islam. Zahirnya Islam, hatinya tak percaya pada Islam. Terutama pimpinan mereka Abdullah bin Ubay terhadap Rasulullah SAW dan agama Islam. Kerana gagalnya harapan untuk menjadi raja atau pemimpin terkemuka di Madinah. Kerana Abdullah bin Ubay ni pernah dicalon untuk jadi raja di Madinah. Bila Nabi mari, orang Madinah lantik Nabi jadi ketua negara, memerintah dengan Islam. Menyebabkan dia tak jadi raja. Dengan pengangan Islam dan hijrahnya Rasulullah SAW, dia merasakan bahawa Rasulullah SAW telah merampas apa yang dicita-citakan itu. Maka tertanamlah di dalam dirinya perasaan hasad dan dendam yang sentiasa membara, dan mencari setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membahayakan Rasulullah SAW dan umat Islam. Dia bertindak senyap-senyap menjadi ejen musuh dan menimbulkan perkara dalam negara Islam. Apabila Islam mencapai kemenangan dan mempunyai kekuatan, maka dia pun berpura-pura menganut Islam. Dia pura-pura masuk Islam. Tiap-tiap hari Jumaat apabila Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, dia pun bangun bercakap pada orang ramai untuk berpura-pura. Inilah dia Rasulullah berada bersama kamu, dengan sebabnya kamu diberi kemuliaan dan kemenangan oleh Allah. Oleh itu tolonglah dia, berilah sokongan kepadanya, dengar dan taat kepada perintahnya. Pandai dia berlakon. Bila Nabi masuk dalam masjid, dia pun berucap, kan dia pemimpin. Rasulullah dah mari, kita kena sokong dia, kena tolong dia. Padahal dia pura-pura saja. Kemudian dia pun duduk setelah berlakunya peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud yang kita baca dulu. Apabila dia telah membuktikan penyelewengannya, dalam peristiwa Uhud dia sudah menunjukkan penyelewengan dia. Terutamanya orang Islam banyak mati dalam perang Uhud. Bila orang Islam menerima ketewasan, dia pun tunjuk rupa dia. Tiba-tiba dia bangun pada hari Jumaat seperti biasa. Bangun berucap nak puji Nabi dalam majlis pada hari Jumaat. Tetapi orang-orang Islam yang berada dalam masjid menarik pakaiannya supaya duduk sambil berkata kepadanya, wahai musuh Allah, duduklah, sebenarnya awak tidak layak untuk bercakap kerana awak melakukan kerja jahat. Orang suruh dia duduk, terik pakaian dia. Dia tak ada nak pura-pura dah. Lalu dia keluar dan mengerungut dengan kata-kata yang tidak baik. Seorang sahabat di kalangan Ansar berkata, celaka sungguh awak ini, kembalilah bertemu Rasulullah supaya dia beristighfar untukmu. Mu ni celaka,
bertemu dengan Nabi minta maaf, minta Nabi beristighfar. Istighfar Nabi ni diterima oleh Allah Ta'ala. Dia menjawab, demi Allah aku tidak mahu dia beristighfar untukku. Dijawab sambung. Ini dia. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat, wahai Muhammad, kalau beristighfar 70 kali pun Tuhan tak ampun dosa dia. Ada ayat disebut dalam Quran. Kalau mau istighfar untuk dia 70 kali, Tuhan tak ampun dosa dia. Kerana Tuhan tahu iman dia tak betul. Abdullah bin Ubay juga terlibat dengan peristiwa Ahzab, dengan meniupkan da'ayah untuk melemahkan semangat umat Islam. Masa orang Yahudi kepung Madinah dan peristiwa Ahzab, dia melemahkan semangat orang Islam. Tetapi segala usahanya gagal. Rasulullah SAW masih memberi peluang kepadanya supaya sedar dan insaf, tetapi dia terus dengan sifat munafiknya. Dalam peristiwa Bani Mustaliq, peristiwa perperangan Bani Mustaliq, Abdullah bin Ubay dan pengikutnya keluar bersama pada tentera Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya, mendedahkan kedudukan orang-orang munafik. Tuhan turunkan ayat antara firman Allah Taala, "Lau kharaju fiikum ma zadukum illa khabara wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fiikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin." Tunggu ayat ni dalam surah Taubah. Kalaulah mereka keluar bersama-sama kamu, kalau orang munafik itu keluar bersama dengan kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu malaikat kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu. Kerja mereka meniupkan, bercakap benda yang menghasut dalam saf orang Islam. Ini kerja dia, dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah, kekacauan di kalangan kamu, sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengar hasutan mereka. Kalangan kamu ada orang yang lemah iman, percaya kepada cakap mereka ini. Tuhan kata. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala mengetahui. Turun ayat beritahu kepada Nabi. Abdullah bin Ubay mengambil kesempatan daripada satu perselisihan yang berlaku di antara dua orang sahabat, seorang dari kalangan Muhajirin dan seorang dari kalangan Ansar, kelahi. Orang Mekah seorang, Madinah seorang, kelahi. Selisih faham. Rasulullah SAW memarahi mereka dengan bersabda, adakah kamu kembali kepada jahiliah sedangkan aku masih berada di kalangan kamu? Tinggalkanlah dia, tinggalkan jahiliah. Dia adalah sangat keji, busuk seperti bangkai, kata Nabi. Ini kelahi-kelahi jahiliah. Jangan kelahi benda yang remeh-temeh. Ini kerja jahiliah. Alhamdulillah, kedua-dua orang sahabat itu menghentikan pergaduhan mereka bila dengar Nabi bercakap. Apabila berita itu sampai kepada Abdullah bin Ubay, si munafik ini, dia pun marah dan berkata, adakah menasabah dia melakukan demikian? Apabila mereka sudah ramai dalam negeri kita, mereka hendak menunjukkan kekuatan, samalah seperti kata pepatah, gemukkan anjingmu kemudian dia memakanmu. Jaga-jaga kalau pulang ke Madinah, nanti tahulah dia nanti orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina. Dia bercakap ni, Abdullah bin Ubay mendirikan ucapan dia. Ucapan yang jahat ini didengari oleh Yazid bin Ikram. Lalu dia memberitahu bapa saudaranya. Kemudian bapa saudaranya memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Umar ada bersama. Umar berkata, suruh sahaja Abbas bin Bishr membunuh dia. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana wahai Umar, nanti orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya, biar dia pergi. Saya ada nama suruh bunuh. Nabi kata jangan, tak boleh. Kalau kita bunuh dia, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat. Berita ucapan Abdullah bin Ubay sampai kepada anaknya yang juga bernama Abdullah radhiyallahu anhu. Anak dia nama Abdullah. Anak dia ni Islam sungguh, beriman sungguh. Bukan macam ayah dia, tidak munafik. Anak dia
seorang beriman, dia seorang yang benar-benar beriman dan soleh. Dia meminta izin Rasulullah SAW dengan berkata, kalau Rasulullah membunuh dia, biar saya yang membunuhnya, dan membawa kepalanya ke hadapan Rasulullah. Kata anak dia, Rasulullah, biar saya bunuh ayah saya, pancung, saya bawa kepala di depan Rasulullah, anak dia. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan kepadanya kerana mengelakkan fitnah. Nabi kata jangan. Anak dia beriman sungguh, sehingga anak dia sendiri sanggup pancung kepala ayah dia, Abdullah bin Ubay, bawa depan Nabi. Nabi kata jangan. Nabi tak izin. Adapun Abdullah bin Ubay mengetahui bahawa ucapannya telah disampaikan kepada Rasulullah SAW, terus berjumpa Rasulullah SAW dengan bersumpah menafikan ucapannya. Siapa beritahu dia temu dengan Nabi Abdullah bin Ubay ni, dia sumpah dia tak bercakap begitu. Sumpah, dia sanggup sumpah menafik. Bersumpah dia tidak bercakap begitu, dia bersumpah depan Nabi. Tiba-tiba seorang sahabat di kalangan Ansar berkata, ya Rasulullah, mungkin budak yang melaporkan berita itu tersalah dengar apa yang sebenarnya diucap oleh Abdullah bin Ubay. Ada seorang bela dia pula, boleh jadi orang salah dengar Rasulullah SAW. Terus mengingatkannya, maka berduka citalah Zaid bin Arqam yang melaporkan perkara itu, kerana dia merasakan bahawa dia telah diperbohongkan. Orang yang cerita ke Nabi pun merasa dia terhina, kerana Nabi tak bertindak terhadap Abdullah bin Ubay. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha adil, menurunkan wahyu surah Al-Munafiqun kepada Rasulullah SAW, mendedahkan perkara yang sebenar dilakukan oleh orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay. Allah turunkan surah Al-Munafiqun yang ada dalam Quran tu untuk membela sahabat yang melaporkan pada Nabi Zaid bin Arqam bahawa dia ni munafik sungguh. Rasulullah SAW memanggil Zaid bin Arqam dan membaca surah itu kepadanya, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkanmu sebagai orang yang benar. Tuhan sendiri mengakumu soal yang benar. Tuhan dia menurunkan ayat ni, maka mendapat kelebihan daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.